Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak tengok baik tak baik pada agama bukan letak pada songkok, bukan letak pada serban saja. Allah kata dalam Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu nak kenal tak pembohong dalam agama? Pembohong dalam agama ni ialah siapa? Orang yang tak peduli anak yatim, orang yang tak bagi makan kepada fakir miskin. Itu namanya pembohong di dalam agama. Walaupun saya pakai jubah, serban besar bakui, anak yatim saya tak tolong, fakir miskin saya tak tengok, saya pendusta, zul wajhain. Yang kita duk baca ni, Allah duk terang kepada kita, zul wajhain. Kamu nampak Islamik, anak yatim kamu tak peduli, fakir miskin kamu tak kisah. Namanya zul wajhain, dua muka. Yang kedua, apa dia yang dikatakan dua muka lagi? Bakhil, kedekut. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kita, di antara ciri-ciri orang bertakwa, mesti Allah Ta'ala sebutkan di antaranya ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk pada orang bertakwa. Siapa? Allazina yu'minuna bil ghaib, percaya pada ghaib, orang yang beriman. Yang kedua yang mendirikan salat. Yang ketiganya ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang Allah bagi rezeki dan dia infakkan pada jalan Allah. Sifat orang bertakwa. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ni ada wang, ada harta, tak infak, belum bertakwa. Tadi saya sebut pada tuan-tuan, Ali Imran 133, 134. Cepat-cepat bertaubat. Allah sediakan syurga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Tuan-tuan jangan bayangkan syurga ni seluas macam masjid ni. Masjid ni siapa yang lewat duduk luar, penuh. Siapa yang lambat duduk di luar. Siapa lambat tu duduk bersila kat lantai bawah. Dia tak boleh masuk lah. Tuan-tuan boleh tak kalau masuk syurga, boleh tak sesak macam ni? Ada tak malaikat duduk tepi pintu syurga? Minta maaf ya, syurga penuh. Ada agak-agak dialog tu, ada skrip tu. Malaikat duduk dekat pintu syurga, minta maaf, syurga penuh. Siapa suruh lambat? Penuh. Lambat keluar, kata dia. Makcik tu cakap, takkan satu tempat tak dapat malaikat, satu tu makcik je. Makcik nampak tak yang last kali tu? Punggung dia betul-betul dekat pintu syurga, makcik. Mana lagi nak muat makcik? Tuan-tuan, dialog ni takkan ada di hari kiamat. Makcik cakap, bagilah satu tempat duduk je lagi malaikat. Oi, tak boleh, faham tak? Habis tu makcik nak ke mana? Kalau syurga tak masuk, tak boleh. Neraka kosong banyak. Tuan-tuan, siapa-siapa pun boleh masuk syurga. Allah bagi pada orang bertakwa. 134. Siapa orang bertakwa? Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang memberi ketika dia senang dan ketika dia susah, ketika dia gembira dan ketika dia sedih, dia boleh sedekah. Ini sifat orang bertakwa. Yang ni tuan-tuan yang kita nak. Berapa banyak orang yang ada wang tapi tak nak infak. Berapa banyak orang yang ada harta tapi kedekut. Kita takut dia jadi zul wajahin. Dia tak nak tolong diri dia sendiri. Daripada ayat ni lah tuan-tuan, saya lancarkan kutipan dana untuk masjid kita, program dan aktiviti di masjid di masa yang akan datang, saya lancarkan. Jadi kalau tuan-tuan nak selamat pada zul wajahin, baik masuk derma tuan-tuan. Minggu lepas, 2 minggu lepas, saya lancarkan kutipan derma untuk masjid. Bila tabung berjalan, pengutik derma tu berjalan, ada satu hamba Allah tu tuan-tuan, dia buat bodoh. Tak masuk pun duit dalam tabung tuan-tuan. 2 hari lepas tu meninggal tuan-tuan. Jadi siapa-siapa nak masuk meninggal, buatlah tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Baik. Kemudian, maka orang yang dua muka itulah orang yang ada dua kelakuan. Pergi ia merupakan diri kepada seorang itu sebagai kawan, sebagai taulan yang sebenar. Cukup dengan manis tutur katanya, perangainya lemah lembut, mengambil hati dan mengambil rahsia orang yang diperginya.
dan dicacinya orang lain lawan kepada orang itu, diadakannya pula barang yang tidak ada, dan dipujinya orang yang diperginya, dikatanya tak patut betul orang itu. Ini dia tuan-tuan, manusia yang kita sebut sebagai Zul Wajahain. Depan kita dia puji kita, dia duk kutuk orang mana. Dia jumpa Tan Sri, dia kata, Tan Sri, saya ni jumpa Ustaz Kazim semalam. Saya bila dia kutuk Tan Sri tu naik berbulu telinga saya. Padahal saya tak kata apa. Tan Sri ni bila dengar pula, Allah, merah padam muka. Dia kata dekat Tan Sri, subhanallah, saya pun, padahal saya tak kata apa. Ni, tuan-tuan, zaman ni banyak. Dan lebih bahaya tuan-tuan, benda tu disebarkan pula dengan cepat dalam WhatsApp, disebarkan dengan cepat dalam Facebook. Hari ni orang pakat duk percaya. Dan tuan-tuan jangan ingat, apa yang tuan-tuan sebarkan benda yang tak betul, apa yang tuan-tuan share benda yang tak betul itu, jangan anggap kecil. Dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun benda itu kita anggap kecil, tapi dia besar. Berapa banyak orang yang menyebarkan dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam blog, Ustaz Kazim tu pun makan dedak. Bila masa saya makan dedak? Tak pernah semua hidup setakat ni saya makan dedak. Saya makan nasi itu pun jarang-jarang tuan-tuan. Saya dah 20 hari tak makan nasi. Saya makan chicken chop sekarang. Tuan-tuan duk kata saya makan dedak. Hei, fitnah. Saya melagakan antara Datuk Nordin dengan Tan Sri. Bila saya jumpa Tan Sri, Datuk hentam Tan Sri habis-habis lah. Saya pun, aduh, apa punya Datuk lah. Nanti bila saya jumpa pula dengan Datuk, saya pula cakap, Tok, Tan Sri dia tibai Tok, tak berkulit Tok. Aduh, apalah Tan Sri tak patut macam itu. Akhirnya dua-dua orang ini bergaduh tuan-tuan. Dengan sebab mulut saya, dengan sebab laga-lagakan saya, mengadu domba saya, maka saya ni di hari kiamat yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita jaga beberapa benda. Yang pertama, Allah Ta'ala kata apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu. Apa makna diri? Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Allah kata jaga diri kamu daripada api neraka. Satu. Wa ahlikum nara, keluarga kamu daripada api neraka. Apa dia? Akak-akak, abang-abang, daripada hujung rambut ni, jangan biar rambut kita ni menyebabkan kita masuk neraka. Macam kami ustaz, orang laki-laki takkan nak tutup aurat ustaz, takkan nak pakai nak pakai tudung ustaz, tak disuruh pun. Tapi berapa banyak orang laki-laki daripada rambut ni dia boleh dapat dosa. Anak-anak muda yang datang hari ni, jangan duk buat rambut style orang kafir. Jangan menjadikan rambut ni menyerupai tasyabbuh kepada orang yang bukan Islam. Ada yang buat rambut ni style balung ayam, mak pang. Saya jumpa kat Bukit Bintang, duk lintas jalan. Ui, rasa macam duduk dekat Las Vegas pula Bintang. Padahal tu saya rasa tu asal tak semenyih ke mana tu tuan-tuan tu. Tak pun typing ke mana orang ni. Tapi style rambut tu ngalahkan masalah. Itu kalau dia semayang di masjid ni tuan-tuan, mu tu cucuk punggung orang depan ni. Dia rukuk tu melompat baji depan. Hai. Mana faham? Tak faham sudah. Dia potong, cutting rambut dia style orang yang bukan Islam. Nama dia qazak. Salah tuan-tuan. Begitulah kita turun kepala kita, telinga kita, mata kita, hidung kita sampai ke kaki. Jangan buat dosa.